A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini ataupun pada waktu petang ini di Malaysia kita berkesempatan untuk sama-sama mengadakan sesi live, dan sementara menunggu penonton kita bertambah sedikit, saya alu-alukan sahabat-sahabat yang bersama-sama di dalam sesi ini. Kita ada Ustaz Hubaib, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Puan Hajar Mar, Puan Nurul Ain, ahlan wa sahlan. Yang mana di dalam sesi live pada kali ini saya nak mengambil sedikit peluang untuk kita meninjau naskah yang saya kongsikan 2 hari yang lepas, yang ditulis oleh adik kepada Buya Hamka, iaitu Abdul Wadud Karim Amrullah. Oleh kerana buku ini apa yang saya faham agak susah untuk diperolehi, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, apatah lagi di Malaysia, maka mungkin apa yang boleh saya lakukan adalah dengan membaca bersama dengan sahabat-sahabat naskah ini, tapi bukanlah keseluruhan buku, pada bahagian yang kritikal, untuk serba sedikit kita memahami latar belakang mengapa adik kepada Buya Hamka memilih untuk meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristian. Dan saya perlu menyatakan awal-awal daripada sini bahawa kita membacanya bukan dengan pemikiran yang bersifat judgemental, tetapi demi untuk mengambil teladan. Dan mungkin kita tak memberikan justifikasi yang sepenuhnya dengan hanya membaca sebahagian daripada buku ini, tetapi cukuplah untuk menampakkan kepada sahabat-sahabat semua bibit-bibit di mana ketika perubahan itu berlaku. Isunya adalah untuk kita mengambil teladan bagi diri kita sendiri sebagai umat Islam khususnya, apa yang kita boleh belajar, manakala yang selebihnya kita hormati pilihan-pilihan individu yang disebutkan di dalam buku ini. Dan yang keduanya, yang lebih pentingnya adalah kita memikirkan apakah yang boleh kita lakukan untuk mengukuhkan keimanan kita dan seterusnya ahli keluarga kita, insya-Allah, ya. Cuma saya kena ubah sedikit setting dia agar saya membaca ni anda juga dapat tengok naskah tu. Jadi saya gunakan manual sahajalah. Ya, saya pakai saya punya kamera ni. Saya akan ubah dia. Okey. Saya harap setting ni setting yang munasabah lah, walaupun tidaklah sempurna, ya. Naskah dari subuh hingga malam ini dijual di Indonesia, dan Puan Sadiah Ali daripada Jejak Tarbiyah yang berusaha mendapatkannya untuk saya. Maaf ya. Okey. Dan saya fikir tidak mudah untuk naskah tersebut diperolehi bagi sahabat-sahabat yang berminat untuk membacanya. Jadi saya share lah. Kalau kita lihat di sini pada muka surat 112, ini yang saya pilih. Kita baca sama-sama, ya. Pada awal tahun 1980, saya ada kesempatan pulang ke kampung sesudah meninggalkan kampung kira-kira 40 tahun lamanya. Lama, tanpa saya sedari, tahun itu saya telah menjalani koridor waktu hidup saya dengan mengalami banyak perubahan. Akan tetapi Tuhan membawa saya kembali ke kampung saya yang saya cintai. Saya ditugaskan untuk melihat perkembangan usaha dari cabang Paktor di Padang
Ketika itulah saya melihat jambatan Tumayo. Sewaktu saya masih kecil, bagi saya inilah jambatan yang terpanjang sehingga saya berpatokan bahawa kalau sudah melewati jambatan tersebut, tinggal beberapa rumah lagi, lalu melewati pasar, maka sampai sudah di rumah. Jadi ini pengalaman ketika beliau dan isterinya balik ke kampung mereka di Sumatera. Waktu saya sampai pada malam hari, saya pun mengetuk pintu rumah di Barwah, iaitu rumah uni saya, Halimah dan Mak Etek. Maafkan saya ya kalau saya salah baca ke, kerana saya tidak familiar dengan perkataan-perkataan khusus, dan buku ini ditulis di dalam bahasa Indonesia. Iaitu di rumah uni saya, Halimah dengan Mak Etek Jamilah, kerana rumah di atas, iaitu rumah asal di mana saya dilahirkan, sudah hampir runtuh dan tidak dihuni lagi. Saya mengucapkan Assalamualaikum keras-keras dan dijawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam, sia itu masuklah. Ya, siapa itu masuklah. Jadi diceritakan di sini tentang nostalgia bagaimana beliau bertemu dengan ahli keluarganya dan sanak saudaranya. Kegembiraan ya. Selama saya di kampung, perut saya terasa kembung kerana makan terlalu banyak. Setiap saya diundang oleh keluarga dan kenalan saya harus makan. Setiap hari saya diundang paling sedikit 5 kali. Okey, ini mula ya. Kita masuk berkenaan dengan isteri beliau. Sekembalinya saya ke Kota Padang, saya pun berpuasa beberapa hari sebelum pulang ke Bali. Ketika ini Abdul Wadud Karim Amrullah tinggal di Bali, Indonesia. Waktu saya masih di Padang, saya menelpon Vera. Alangkah girangnya saya ketika mendengar khabar yang menggembirakan bahawa Vera sudah mengandung anak kami yang ketiga beberapa bulan. Vera ini adalah isteri beliau di Amerika Syarikat, tetapi juga dilahirkan di Indonesia. Dan mereka berdua mengambil keputusan untuk balik ke Indonesia kerana saya tidak mahu memperincikanlah kerana itu, tapi mereka berdua mengambil keputusan untuk meninggalkan Amerika dan kembali ke Indonesia, tetapi mereka memilih untuk bermastautin di Bali. Sekembalinya saya ke Bali dari Sumatera Barat, meskipun kegiatan saya makin banyak, saya tidak lupa untuk mencari seorang ustaz yang bisa datang ke rumah. Maksud saya ialah supaya anak-anak dan isteri belajar mengaji. Betapa pentingnya kami memandang untuk mendidik dan mengajar anak-anak mengenai agama Islam. Saya juga melihat bagaimana sibuknya Vera yang lebih banyak memfokuskan perhatiannya untuk memajukan perusahaan butik dan toko-toko kami. Ya, mereka membuka perniagaan di Bali. Jadi di peringkat ini beliau berusaha untuk mendapatkan tenaga pengajar, ustaz, untuk datang ke rumah mengajar isteri beliau yang sebelumnya beragama Kristian dan kemudiannya memeluk Islam untuk mengajar mengaji dekat rumah. Baik. Keadaan yang menyenangkan ini tidak berlangsung lama kerana kami mengalami percubaan yang cukup berat. Ketika sebelum itu saya jawab salam lah, Waalaikumsalam, Nik Muhammad Izzat, Adli Nur Azmi, juga ada mesej daripada Nur Akidah Suhaili dan lain-lain. Ahlan wa sahlan. Saya harap suara saya ni kedengaran jelas sebab kedudukan saya jauh sikit daripada laptop kerana saya nak meletakkan buku ni di bawah ya. Okey, kita sambung baca balik. Keadaan yang menyenangkan ini tidak berlangsung lama kerana kami mengalami percubaan yang cukup berat ketika toko kami yang diceluk kemalingan, berlaku kecurian ya. Hampir semua barang yang ada di toko habis dicuri orang. Sementara polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Kami lihat bahawa ada satu problem, iaitu kerana pada toko kami Bali Pandora memberikan harga pada turis dengan fixed prices, harga tanpa ditawar. Hal ini tidak disenangi oleh tokoh-tokoh di sekeliling kami yang tahu bahawa kami tidak melihat
dari negara mana turis-turis yang datang ke toko kami, apalagi yang datang dengan bas-bas. Okey, jadi perniagaan Abdul Wadud Karim Amrullah dan isterinya mula berhadapan dengan beberapa cabaran, terutamanya daripada rakan pesaing toko-toko lain di sekitarnya, ya, berkaitan dengan bisnes. Kami tinggal di Bali selama 4 tahun. Kami tinggal di Bali selama 4 tahun. Waktu kami masih tinggal di sana, Vera juga menyediakan waktu untuk hadir dalam pertemuan BIWA, Bali International Women Association. Kemudian pertemuan ini menjadi aktivitas mingguan yang regular bagi Vera. Anggota BIWA terdiri dari kaum wanita yang adalah isteri-isteri pejabat, pebisnes, wakil-wakil perusahaan pariwisata dengan berbagai macam latar belakang yang berbeza, baik secara warga negara maupun agama. Para wanita eksekutif ini memakai kesempatan tersebut untuk dapat saling berkenalan dan melakukan berbagai kegiatan. Isteri-isteri orang Indonesia dari golongan perusahaan pariwisata juga mengadakan arisan. Pada kegiatan itu, Vera juga ikut dan mereka menganggap bahawa dia adalah satu-satunya orang barat yang ikut serta. So, she's American, ya. Pada suatu peristiwa di BIWA, ada satu undangan yang mengumumkan mengenai akan diadakan Bible study. Saya tidak mengetahui betul apa yang mendorong Vera untuk menerima undangan tersebut, sedangkan dia masih merasa gelisah untuk menghadirinya kerana dia telah masuk Islam. Vera hanya satu kali menyempatkan diri untuk hadir pada Bible study yang diadakan mereka, mengingat selain sibuk dengan bisnesnya, saat itu juga ia sedang menanti kelahiran anak ketiga kami. Pada tanggal 6 September 1980, anak kami lahir di klinik Manuaba Denpasar. Kami menamai anak kami Siti Hendun seperti nama ibu saya. Waktu melahirkan Siti, anak kami yang ketiga, Vera terpaksa menghadapi pembedahan perut lagi, ya, C-section yang ketiga kalinya. Biarpun sudah dinasihati oleh doktor untuk melahirkan di Singapura atau Amerika Syarikat, bagi isteri saya sangat penting untuk melahirkan anak kami di Indonesia kerana kami berdua dilahirkan di Indonesia. Waktu Siti lahir, kami sudah tinggal di Bali selama 3 tahun. Kami mengalami banyak tekanan selama 3 tahun di Bali ini, malahan bukan sahaja di sana, tetapi juga ketika kami di Jakarta, isteri saya mengalami banyak tekanan, kekecewaan, patah hati dengan kehidupan yang jauh dari sewaktu di Amerika Syarikat. Walaupun banyak yang terjadi selama 3 tahun itu, Vera menolak untuk menyerah ketika semuanya ini terjadi dan menjadikan hal ini sebagai alasan untuk kembali ke Amerika Syarikat. Cabaran yang mereka sekeluarga hadapi, meninggalkan kehidupan yang mungkin lebih senang dan terjaga di Amerika Syarikat, berbeza dengan kehidupan dan cabaran yang mereka hadapi, survival ketika berada di Indonesia, khususnya di Bali. Okey. Hubungan kami sebagai suami isteri dan keluarga kami tetap bahagia, khususnya hubungan harmonis yang kuat tetap terjalin antara kami berdua. Selama itu pula kami menghadapi tekanan-tekanan untuk memusnahkan kami dari kekuatan-kekuatan gaib yang ada di Pulau Dewata yang terkenal ini. Ini cabaran khusus yang dihadapi oleh Abdul Wadud Karim Amrullah dan isterinya semasa mereka bermastautin di Bali, apabila persaingan dalam perniagaan itu menjadi latar belakang di mana mereka mula berhadapan dengan gangguan-gangguan berkaitan dengan ilmu hitam ataupun sihir. Ya. Sebelum kami pindah ke Bali, waktu saya mau berangkat dari Jakarta, Uda Hashim mengingatkan kepada saya supaya berhati-hati. Beliau menceritakan mengenai hal-hal yang pernah dialami oleh Warwick Purser ketika dia mengapalai Pakto Bali. Tadinya saya tidak pedulikan hal ini. Namun saya mengalami sendiri setelah kami tinggal di Bali selama 2 tahun. Seringkali mulut saya dengan seketika membengkak dan mata saya seperti mata topeng
barongsai yang membelalak. Pada suatu pagi ketika saya bangun, saya merasa tenggorokan saya tersumbat, napas saya pun terhambat. Apapun penyebabnya, awal masuknya ke rumah tangga dan keluarga kami dengan suatu cara peribadi yang dalam. Hal ini baru saya ketahui setelah salah seorang kawan memberitahukan kepada saya. Saya diberitahu bahawa hal ini terjadi kerana ada orang yang benci kepada saya dan mahu menyakiti saya dengan menggunakan ilmu ghaib. Saya teringat lagi akan doa-doa yang diajarkan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil. Dengan doa tersebut, penggoda-penggoda yang melakukan semua itu pergi. Ya, ketika ini beliau masih beragama Islam, berhadapan dengan gangguan sihir yang menimpa beliau secara fizikal, manakala isterinya Vera berdepan dengan pelbagai situasi macam kemurungan, stres selama mereka duduk di Bali selepas berpindah daripada Jakarta. Berbulan-bulan kemudian, kegiatan di toko dan butik tetap berjalan, biarpun hal ini tidak memenuhi kehendak isteri saya. Walaupun Vera tidak pernah mengatakan kepada saya menyedarinya dengan jelas ada sesuatu yang absent dalam hidupnya. Di tempat kerja saya juga muncul masalah-masalah yang seakan-akan direkayasa supaya saya tidak betah lagi bekerja di Pakto. Maafkan saya. Selain saya kecewa, rupa-rupanya Vera juga sehingga dia mulai menjadi patah semangat. Kekecewaannya sangat besar dan mendalam kerana dia pulang ke Indonesia dengan membawa kecintaan dan idealistis sekali terhadap tanah air dan bangsanya di mana dia dilahirkan. Selama 6 tahun kami tinggal di Indonesia, saya menyedari juga bahawa kekecewaan isteri saya sudah diawali dengan perlakuan terhadapnya dan pengalamannya ketika kami di Jakarta. Ketika kami tinggal di Bali, kembali dia dikecewakan oleh kawan sekerja dan juga oleh mitra kami dalam bisnes dan dikhianati oleh pegawai yang sudah diberi kepercayaan dan telah saya anggap sebagai anak sendiri. Namun untuk Vera, seakan-akan usahanya bisa diterima di kalangan yang baru sia-sia. Keadaannya sangat memprihatinkan saya. Jadi kondisi pekerjaan, pengkhianatan yang dilakukan oleh staf-staf dan rakan kerja dalam dunia perniagaan mereka telah mengundang rasa kekecewaan pada diri Vera sebagai seorang American, New Muslim dan berada di kawasan baru di Indonesia, dan itu diperhatikan oleh suaminya iaitu penulis buku ini, Abdul Wadud Karim Amrullah. Okey, kita masuk kepada memulai hidup baru. Kawan lama kami, Rin Susberg, saya tak pasti macam mana pronunciation dia, abang mantu dari Pak Job Ave dalam tahun 1980 bermaksud hendak mengunjungi Bali kali keduanya. Kami berasa girang dengan kedatangannya. Rin adalah kawan baik kami dan kunjungannya kami akan bersama-sama mempunyai waktu untuk menikmatinya. Pada waktu dia tinggal di rumah kami, dia menanyakan apakah dia bisa pergi ke gereja yang kebaktiannya berbahasa Inggeris. Ini permulaan dia. Vera tahu bahawa di Bali Beach Hotel ada kebaktian setiap minggu dan beberapa orang dari wanita-wanita anggota BIWA beserta suami mereka mengikuti kebaktian di sana. Biarpun mereka berlain-lainan denominasi. Maknanya daripada church yang mana sekalipun mereka menjalankan servis ini bersama-sama. Ibadah ini disediakan untuk turis yang menginap bukan sahaja di hotel tersebut melainkan juga di hotel-hotel yang berada di daerah Sanur. Pada hari Minggu, Vera pergi dengan Rin. Dia sama sekali tidak mempunyai niat untuk ikut beribadah, tetapi dia duduk mendengarkan seluruh ibadah sebagai penghormatan untuk kawan kami. Sesudah kebaktian, Joy Alid, isteri dari pendeta Bali, datang ke Vera ketika dia dan Rin meninggalkan hotel. Joy memberitahu kepada mereka bahawa pada hari Minggu yang akan datang ada pembaptisan
bertempat di kediaman mereka di Kuta. Di tempat ini mereka mempunyai pelayanan yang namanya Christian Life Foundation. Sikap Vera masih tidak baik. Tampak dari pengumuman tersebut diterimanya acuh tidak acuh. Ya, masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Dan dia bermaksud untuk tidak pergi bersama sekali. Ketika ini Vera adalah masih beragama Islam dan beliau adalah seorang American. So kita boleh imagine lah, maknanya beliau adalah seorang American, new Muslim tetapi tinggal di negeri asing, di Indonesia, khususnya di Bali. Rin meninggalkan Bali beberapa hari kemudian, tetapi dari mulai hari Minggu ini di Bali Beach Hotel sampai hari Sabtu berikutnya, banyak sekali kekacauan yang terjadi pada bisnes kami dan dengan mitra-mitra orang Bali. Semuanya meledak sehingga menimbulkan pertengkaran yang memuncak dengan hasil yang sangat negatif antara semua orang yang terlibat. Walaupun begitu, hal ini pula yang menjadikan suatu turning point dalam kebutuhan hidup kami, iaitu membedakan mana yang duniawi dan mana yang rohani. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Dalam sesi live ini saya mengambil peluang untuk membaca buku dari subuh hingga malam pada bahagian di mana berlakunya pertukaran agama di antara daripada Islam kepada Kristian oleh Vera, isteri kepada Abdul Wadud Karim Amnullah, dan kemudiannya oleh Auka sendiri, supaya kita dapat melihat sendirilah apa yang ditulis. Saya nak type panjang sangat, saya nak ulas, saya tak pasti saya mampu mengulas ataupun tidak, dan buku ni sukar untuk diperolehi di pasaran. Jadi kita baca sama-sama. Cuma pada bahagian yang kritikal itulah, tidaklah seluruh buku pula kan. Okey. Jadi pada sesudah ledakan perselisihan yang tidak menyenangkan terjadi antara semua mitra bisnes pada Sabtu pagi hari tanggal 6 Disember 1980, Vera masih terus menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Biwa kerana dia telah berjanji untuk membantunya. Ketika itu pula, isteri saya menyedari bahawa titik hidupnya sudah terjerumus. Sikap Vera pada minggu yang lalu tidak baik ketika berbicara dengan Joy di Bali Beach Hotel, tetapi dia ingat apa yang dikatakan tetapi dia ingat apa yang dikatakan Joy. Seraya melihat sekelilingnya, isteri saya mengambil keputusan pada hari Sabtu itu untuk pergi ke pembaptisan yang diadakan di Kuta besok paginya. Pada saat itu dia merasa perlu untuk memulai hidupnya yang baru lagi. Ketika dia pulang ke rumah malam itu dan menyampaikan kepada saya tentang keputusannya, saya tidak terlalu menanggapinya kerana saya fikir hal ini tidaklah menjadi soal. Selama dia menganut agama Islam, dia mengalami berbagai ragam cubaan yang mengakibatkan dia hidup dalam tekanan. Saya berharap bahawa dalam lingkungan ahli kitab, dia mendapat ketenangan. Yang paling penting untuk saya ialah dia bahagia. Ini adalah pandangan peribadi saya. Ketika saya membaca karya ini, saya fikir idea sebagai seorang Muslim terhadap seorang Kristian dan agama Kristian itu sendiri dalam konteks Indonesia, apatah lagi untuk Abdul Wadud Karim Amnullah yang sangat lama berada di Amerika Syarikat, tidak bersifat hitam putih ya, seperti di negara jiran iaitu di Malaysia. Dalam erti kata yang lain, Muslim berkahwin dengan Kristian juga adalah merupakan satu perkara yang biasa terjadi ataupun banyak terjadi. Maka peralihan di antara Islam kepada Kristian itu bukan dalam bentuk seperti putih ke hitam atau hitam ke putih secara binari, kerana ada titik kemesraan dan tolak ansur. Saya tak pasti apa istilah yang saya nak pakai,
Tetapi kita dapat mengesan daripada catatan Auka ini bagaimana apabila isterinya yang merupakan seorang muallaf berasa tidak tenang dan tidak tenteram ketika beragama Islam sebagai agama baharunya. Beliau berharap agar apabila Vera berkawan berada dalam lingkungan rakan-rakan ahli kitab yang lain, Kristian, maka itu memberikan rasa yang lebih tenang kerana bagi dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu bagi mewujudkan rasa tenang dalam diri isterinya, tapi itu yang dia mahukan. Maka sebab itu bagi Auka, yang paling penting untuk saya ialah isterinya bahagia, ialah dia bahagia katanya. Baik. Pada hari Minggu pagi tanggal 7 Disember 1980, ketika matahari bersinar terang dan langit pun membiru, Vera telah bertaubat dan dibaptis di Kuta Bali, pulau yang dikenali dalam bisnes turisme sebagai The Island of Gods atau Pulau Dewata. Jadi pada 7 Disember 1980, Vera, isteri kepada Abdul Wadud Karim Amrullah, telah dibaptiskan dan memeluk agama Kristian. Beberapa hari dan beberapa minggu setelah itu, setiap hari saya melihat perubahan yang timbul pada isteri saya. Setelah isteri saya bertaubat dan menerima Jesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan setelah pembaptisannya, dia sangat rajin membaca Alkitab. Alkitab itu maksudnya Bible. Isteri saya selalu senang membaca. Di samping tempat tidurnya, supaya mudah dia mengambilnya, bertumpukan buku yang telah dibacanya. Beberapa minggu kemudian, corak tumpukan buku yang dibacanya berubah. Saat itu ada juga buku-buku Kristian yang diberikan oleh Joy dan kawan-kawan yang lain, dan dia membacanya dengan tekun. Sekali seminggu dia mengikuti pemuridan, yang artinya ketika itu saya belum tahu, dan beberapa bulan kemudian saya perhatikan kehidupan isteri saya telah berubah total. Dia mulai tenang dan tidak ada rasa khawatir lagi. Kalaupun hasil penjualan di toko sedikit, dia tenang-tenang saja. Selama 3 tahun kami tinggal di Bali, kami dapat menyediakan waktu dengan anak-anak sebagai hal yang biasanya dilakukan dalam keluarga. Acara televisi tidak mempunyai banyak variasi yang menyenangkan. Oleh kerana itu, hal ini memberikan banyak waktu untuk kami bersama. Kalau anak-anak sudah tidur, kami pun bermain Scrabble. Ini juga memberikan kesempatan untuk kami berdua saling menceritakan kegiatan kami sehari-hari. Ketika saya pulang dari kantor, Vera selalu menceritakan dengan gembira apa yang dipelajarinya dari buku maupun dari Alkitab. Malam hari sebelum kami tidur, seringkali saya bertanya apa saja yang dipelajarinya dalam kelompok pemuridan. Dengan semangat, Vera bisa menerangkan dengan gembira mengenai firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saya bandingkan dengan masa lalunya ketika dia sudah masuk Islam, tidak pernah ada follow up atau pembinaan sama sekali. Cukup dengan diberi mukena, kain sarung, tikar sembahyang dan beberapa kaset dalam bahasa Inggeris untuk belajar sendiri. Jadi kata Abdul Wadud Karim Amrullah, selepas isterinya Vera dibaptiskan dan memeluk agama Kristian, beliau banyak membaca Bible dan buku-buku yang diberikan. Perbincangan-perbincangan, kupasan-kupasan yang diadakan itu memberikan kefahaman dan kepuasan kepada Vera, dan hal ini berbeza daripada keadaannya semasa Vera baru memeluk Islam. Kerana kata Abdul Wadud Karim Amrullah, ketika Vera masuk Islam, tidak ada berlaku proses pembinaan macam yang terjadi sekarang pada masa itu. Masa tu bila masuk Islam, bagi tikar semayang, bagi telekung, kemudian berikan beberapa kaset dalam bahasa Inggeris untuk dia belajar sendiri tentang Islam, and that's it. Maksud dia macam itulah. Jadi tak berlaku apa yang sedang berlaku sekarang. Sedangkan apabila dia
memeluk agama Kristian selepas dibaptiskan pada bulan Disember tahun 1980 tersebut. Beliau telah melalui proses pemahaman, kepercayaan tentang pembinaan keimanan dia, dan itu telah memberikan kegembiraan kepada Vera. Baik. Setelah beberapa bulan dan memperhatikan bagaimana isteri saya bertumbuh kerohaniannya, saya juga mengizinkan rumah kami dipakai untuk kegiatan Bible study. Ketika isteri saya menanyakan kepada saya apakah dia bisa mengundang kawan-kawannya datang ke rumah kami, saya fikir asalkan jangan cuba-cuba mengganggu dengan menginjili saya. Jadi beliau dalam nada serius dan bergurau, it's okay kalau nak bawa kawan-kawan datang ke rumah, rakan-rakan Bible study, asalkan jangan cuba untuk mengkristiankan dia lah. Ya. Selain itu, saya juga ingin memperlihatkan kepada orang-orang Kristian bahawa saya sebagai orang Islam mempunyai toleransi yang besar terhadap mereka. Ini kata Abdul Wadud Karim Anullah. Baik, menempuh koridor waktu yang baru. Biarpun bertambah banyak cubaan yang kelihatannya semakin bertambah sulit untuk dihadapi, saya menyaksikan bagaimana perubahan hidup isteri saya yang juga menimbulkan kebahagiaan bagi saya. Saya bergembira dan ini juga bererti suatu perubahan hidup dengan melalui koridor waktu yang baru bagi kami. Pada suatu pagi, tepatnya tanggal 10 Jun 1981, sebelum saya berangkat ke kantor, Vera mengatakan bahawa dia ingin berbicara dengan saya. Saya pun duduk bersama dia. Pagi itu, Vera mulai dengan mengatakan bahawa dia sangat mencintai saya, apalagi sejak bertambahnya satu anak lagi yang saat itu berumur 9 bulan, Siti Hindun tadi. Ketika dia mengatakan itu, dalam fikiran saya timbul pertanyaan, apa maksud yang akan dibicarakannya? Dia juga menambah bahawa kehidupan kami sangat mesra dan bahagia, tetapi dia rindu supaya kebahagiaan itu jangan dinikmati di dunia sahaja, tetapi juga di akhirat. Dia mengatakan kepada saya bahawa dia ingin sekali kami bisa bersama masuk syurga apabila hidup kami di dunia ini sudah berakhir. Dalam fikiran saya, timbul pertanyaan lagi. Apakah perkataannya ini hanya sebagai pujukan untuk menarik hati saya supaya saya juga masuk Kristian seperti dia? Akan tetapi saya mencoba meyakinkan dia dengan mengatakan bahawa Allah akan mengabulkan kerinduannya asalkan taat beribadah. Jadi tak perlulah untuk dia masuk agama Kristian, ya. Cukuplah pada usaha mereka kekal taat beribadah dan Allah akan mengabulkan hasratnya itu. Ketika kami duduk berdekatan, dia menjawab dengan pasti bahawa dalam Alkitab tertulis, siapa sahaja yang tidak menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan masuk syurga. Vera menerangkan kepada saya bahawa harapannya ialah supaya kami berdua memiliki hidup kekal. Biarpun ketika itu dia tidak menyebutkan ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab, dia mengatakan dengan menatapkan matanya kepada saya dengan segala keyakinan. Setelah saya pelajari Alkitab, hal itu memang tertulis dalam Yohanes yang mengatakan, jadi ada petikan kat sini, ya. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dengan nama anak tunggal Allah. So ada petikan, ya, di situ. Pada pagi hari tanggal 10 Jun 1981, ketika isteri saya memberikan pendapatnya, hati saya sudah mulai merasa sangat terganggu kerana dia mengatakannya dan kelihatannya sangat yakin. Saya mencuba menahan kekesalan saya. Lalu saya jawab, sebagai orang Islam, saya mengakui dan menghormati Yesus Kristus.
Jika orang Islam tidak mengakui dan menghormati Isa Al-Masih, dia bukan orang Islam yang baik. Ya, ini kenyataan Abdul Wadud Karim Amanullah terhadap permintaan isterinya. Waktu itu saya mulai berargumentasi dan makin seru berkata tentang keyakinan saya. Akan tetapi Vera menjawab dan mengatakan bahawa orang Islam hanya mengakui Jesus sebagai Nabi. Sementara Alkitab mengatakan bahawa siapa yang tidak mengakui dan menerima Jesus Kristus sebagai anak Allah, dia tidak akan masuk kerajaan syurga. Saya mempertahankan pemahaman saya dalam hati dan saya makin marah sehingga pertengkaran makin seru. Dari pihak saya itu, dikarenakan perkataan yang Vera sampaikan kepada saya merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kepercayaan saya. Dan itu merupakan dosa yang besar bagi siapa pun. Saat itu saya hanya berfikir, keterlaluan sekali sikap isteri saya ini. Meskipun demikian, dia berbicara dengan pendirian tanpa ragu-ragu mengenai pengalaman rohaninya sejak pertaubatannya. Yang lebih mengganggu hati saya ketika itu ialah kerana dia mengatakan dengan pendiriannya yang begitu kuat dan saya tahu bahawa hal ini yang sangat kurang dalam hidup saya sendiri. Jadi pada masa itu, walaupun secara intelektualnya Abdul Wadud Karim Amanullah menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh Vera, tetapi apa yang diakui oleh beliau ialah selepas isterinya memeluk agama Kristian, isterinya beroleh keyakinan, kepercayaan yang teguh, tenang dan stabil berbanding dengan beliau sendiri yang berada di dalam keadaan yang struggle lah, banyak masalah, banyak isu. So this is what happened at that time. Okay. Ketika kami duduk berhadapan, dalam fikiran saya timbul suatu perlombaan mengingat apa yang saya saksikan dalam beberapa bulan sesudah pertaubatannya itu kerana saya sendiri melihat perubahan. Saya juga ingat dia menulis bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya yang baru dan bagaimana semua doa Vera di dalam hidup semua doa Vera dijawab dan dikabulkan seperti yang dia tuliskan dalam buku catatan doa pribadinya. Saya juga melihat bahawa dia tidak lagi menjadi seorang yang suka khawatir. Dengan seketika saya merasa sangat sejahtera. Di dalam hati sanubari saya mengakui bahawa pendiriannya yang teguh itu semuanya benar. Saya tidak pernah menyangka sama sekali bahawa hal ini akan terjadi. Jadi apa yang what strike him the most ialah selepas Vera menukar agama, beliau mendapat apa yang beliau dan suaminya tidak dapat di dalam agama Islam, iaitu keyakinan dan juga ketenangan dalam kepercayaan mereka. Ya. Pertengkaran menjadi tambah sengit sampai-sampai saya mengusir dia dari rumah dan menyuruhnya berpisah dengan saya. Saya menyuruh dia kembali ke Amerika Syarikat dengan membawa anak-anak dan mengancam akan menceraikannya. Yang membuat saya sangat jengkel ialah kerana isteri saya begitu yakin akan pendiriannya. Saya mengatakan kepada Vera bahawa saya tidak bisa menerima jika Alkitab mengatakan bahawa Allah itu kasih, tapi mengapa suami isteri yang saling mencintai dan sudah bernikah selama 11 tahun bisa bertengkar akibat dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Jadi pergaduhan yang berlaku di antara Auka dengan isterinya Vera itu menimbulkan konflik dalam dirinya apabila Abdul Wadud Karim Amanullah mengatakan bahawa bagaimana kalau dia tidak dapat menerima ketika itulah dari segi hujah di dalam Bible yang mengatakan bahawa Allah itu pengasih. Jadi kalau Allah itu pengasih, kenapa kita berdua ni bergaduh? Ya, sedangkan kita dah berkahwin selama 11 tahun. Saya sendiri hairan sekali atas sikap saya yang mengusir dia. Saya sangat mencintai isteri dan anak-anak dan ini selalu saya perlihatkan. Namun tiba-tiba saya juga teringat akan perkataan paman saya yang pernah menasihati, jangan sekali-kali menunjukkan kasih sayang kita kepada isteri dan anak-anak kerana mereka akan menjadi manja. Bahkan ada cemuhan orang Minang yang mengatakan bahawa kalau kita menolong isteri dengan pekerjaan rumah tangga saja misalnya, kita telah
kita telah kena ciri barandang, ya, tahi direndang ataupun kena guna-guna. Maaf kalau perkataan ini kotor, tetapi memang begitulah pandangan orang Minang. Pada waktu itu, tiba-tiba sahaja semuanya ini teringat oleh saya. Jadi apabila Abdul Wadud Karim Amrullah menjadi kasar dan mengkasari isterinya, mengugut untuk menghalau isterinya dan anak-anaknya kembali ke Amerika Syarikat kerana mereka telah bertukar menjadi agama Kristian, tiba-tiba hal ini menimbulkan kekesalan dalam diri beliau kerana mengapa beliau bersikap demikian sedangkan beliau adalah seorang yang pengasih dan penyayang kepada isteri dan anak-anaknya. Dan semasa beliau membuat reflection terhadap kenapa beliau menjadi kasar, beliau teringat kepada pendirian-pendirian ataupun nilai yang ditanam di dalam dirinya sebagai orang Minang, yang mana dia pernah dinasihati bahawa suami ni jangan bagi muka sangatlah pada isteri dengan anak-anak, nanti mereka ni akan manja, dan kalau sampai kena buat kerja rumah, itu mungkin bermakna dah macam kena guna-guna. Jadi idea tersebut muncul dalam pemikiran beliau. So beliau terfikir, adakah beliau menjadi kasar terhadap isterinya, iaitu something yang dia kesalkan, adalah disebabkan oleh nilai-nilai tersebut yang telah ditanam dalam dirinya sebagai seorang orang Minang dan juga sebagai seorang Muslim. Kita sambung lagi ya, insya-Allah. Saya harap sahabat-sahabat masih dapat mengikut. Alhamdulillah ada 62 orang yang sedang bersama kita secara di atas talian. Okey. Pertengkaran yang meledak mencapai puncaknya. Anak-anak kami, Rehana dan Sultan, sudah berangkat ke sekolah dan Siti dijaga oleh pembantu kami dalam rumah. Hari itu, isteri saya tidak beranjak dari kursinya dari mulai Vera mendekati saya pada pagi itu. Saya pun mengurungkan niat untuk ke kantor walaupun tas kantor sudah dimasukkan ke mobil. Hidup saya terasa digoncang, tak terhingga. Dari mulai Vera berbicara, dia seakan-akan yakin akan kepercayaan yang baru ditemuinya. Dalam fikiran saya, hal ini terserah kepadanya, tetapi untuk saya akan mempertahankan iman saya. Saya pun masuk ke kamar anak-anak yang masih di sekolah dan mulai bergumul dengan Tuhan. Sambil menangis, saya mengatakan kepadanya, untuk apa saya mengerjakan sembahyang dan puasa selama ini, sedangkan Tuhan tidak pernah memperlihatkan kasih kepada saya. Saya juga mengatakan kepada Allah, dari sekarang saya tidak mahu lagi sembahyang dan puasa. Pagi itu saya betul-betul merasa memperjuangkan hidup saya sebagaimana yang saya lakukan selama ini. Sorenya, ketika saya masih dalam kamar, so itu adalah monolog yang berat ya, di antara Abdul Wadud Karim Amrullah yang mempersoalkan Allah dan mengatakan mengapa selama ini sembahyang puasa tapi Allah tidak mempedulikannya dalam struggle yang dia sedang hadapi. Sorenya, ketika saya masih di kamar, saya mendengar anak-anak pulang dari sekolah. Saya membuka pintu dan keluar dari kamar dan dengan segera merangkul mereka. Mereka dengan sendirinya kebingungan kerana tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, saya membawa mereka ke dalam kamar dengan air mata bercucuran. Saya menyesali Tuhan dan menyesali kehidupan saya. Sambil merangkul mereka, Rehana di tangan kanan dan Sultan di tangan kiri, saya lalu mengajak mereka berlutut dan berdoa sambil menangis. Kemudian saya menyedari bagaimana bingungnya Rehana dan Sultan kerana ketika mereka akan berangkat ke sekolah, mereka sudah mendengar pertengkaran antara saya dan Vera. Itulah saatnya saya meneruskan peperangan dan penggumulan saya dengan Tuhan. Kerana hari-hari belakangan ini saya sangat taat sembahyang dan doa. Saya merasa seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan kehidupan kami walaupun saya taat bersembahyang 17 kali wajib, sunat, tahajud, duha setiap hari. Saya merasa doa saya tidak didengar dan tidak pernah dipedulikan. Saya juga merasa bahawa hubungan saya dengan Allah tidak ada. Seperti ada tembok yang menghalangi kami. Saya merasa percuma ibadah-ibadah dan sembahyang
yang saya lakukan selama hidup saya yang sudah menjelang usia 54 tahun ini. Dalam suasana putus asa seperti itu, saya teringat firman Tuhan yang pernah dibacakan Vera saat dia sharing mengenai apa yang dibaca dan dipelajarinya dalam Alkitab, iaitu bahawa Jesus selalu mengetuk pintu hati setiap orang dan menunggu sampai dipersilakan masuk. Apabila kita mendengar suaranya, dia akan selalu bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Ada rujukan di situ dalam kurungan Y320 ya. Dalam keadaan kritis yang tidak menentu, saya berkata kepada Tuhan, kalau memang benar begitu bahawa saya harus membuka pintu hati saya kerana ini adalah satu pensyaratan yang harus dijalani, pada saat ini juga saya membuka hati saya dan mempersilakan Tuhan masuk ke hati dan kehidupan saya. Sesudah itu hati saya merasa agak tenteram, seakan-akan badai sudah reda. Ya, jadi inilah dia punya titik permulaan. Namun sesaat kemudian saya sedar bahawa menurut hukum Islam saya sudah dicap murtad dan hukuman murtad adalah maut. Saya berkata lagi kepada Tuhan, kalau memang begitu hukumnya, saya minta Tuhan yang menciptakan manusia mencabut nyawa saya saat ini juga. Kalau saya akan menjalani jalan yang Vera yakini, saya minta bukti-bukti bahawa Allah itu memang hidup, Maha Pengasih dan Penyayang, serta selalu memperhatikan kami, kerana percuma sahaja kalau sesudah menganut Islam dengan penuh ketaatan selama 54 tahun, kemudian menerima Jesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi kehidupan saya tidak berubah. Waktu itu sudah menjelang senja dan sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Selama saya bergumul dalam kamar, Vera tetap berada di luar. Saya keluar kamar menemui isteri saya yang sejak dari pagi itu masih terus duduk di kursi yang sama, tempat di mana saya memarahinya. Lalu saya mengatakan kepadanya, saya telah membuka pintu hati dan mempersilakan Jesus masuk ke hati saya. Vera segera berdiri dan mengajak saya masuk ke kamar kami. Isteri saya berdoa dengan saya supaya Roh Kudus yang menolong saya. Vera kemudian membimbing saya untuk saya membuka hati dan menerima Jesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa pertaubatan yang dipimpin Vera saya ikuti. Sesudah itu dia pun berdoa mengenai penghidupan kami yang akan selalu dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, yang saya dengar sangat indah. Saya sangat kagum mendengar doa yang diucapkan oleh Vera. Baru sekali itu saya mendengar isteri saya berdoa sehingga saya bertanya kepadanya, dari mana dia belajar berdoa? Dengan senyum Vera menjawab, Roh Kuduslah yang mengajarkannya, dan mengatakan kepada saya, dia pun akan mengajarkan kepadamu kerana dia sudah ada dalam dirimu. Sesudah kami berdoa dan mengalami penggumulan saya hari itu, badan dan fikiran saya terasa lelah, namun hati saya merasakan ketenangan. Setelah pertobatan ini, saya rajin sekali membaca dan mempelajari Alkitab dan mengikuti permuridan dengan seorang teman yang telah disediakan oleh Tuhan untuk menjadi bahagian kehidupan saya. Teman saya ini adalah orang Amerika Syarikat bernama Harry, yang saya kenal sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak pernah mencuba menginjili saya, tetapi menjadi seorang kawan baik. Yang sangat mengesankan saya ketika Harry pernah dipukul oleh seorang satpam di Bali Beach Hotel, dia tidak membalas biarpun tulang pipinya sebelah kiri patah dan matanya hampir pecah. Dia terpaksa dengan segera dibawa ke bahagian gawat darurat Rumah Sakit Baptis di Kediri. Ketika dia kembali dari rumah sakit kira-kira sebulan kemudian, saya pergi menjenguknya dan langsung menyatakan kekesalan saya kerana dia tidak membalas sama sekali, sedangkan dia adalah veteran dari Perang Vietnam. Saya mengatakan kepadanya, itulah sebabnya saya tidak mahu menjadi orang Kristian. Kerana menurut pengajaran Kristus, jika pipi sebelah kanan kita dipukul, berikan juga pipi sebelah kiri. Harry menjawab sambil tersenyum, saya harus mentaati perintah Tuhan. Yang menambah kekesalan saya pada waktu itu ialah ketika mendengar dari General Manager Bali Beach Hotel
bahawa Harry memohon supaya satpam yang memukulnya kembali diterima bekerja. Waktu itu saya belum Kristian dan tidak mengerti sikap seperti ini. Namun dalam hati saya berkata alangkah teguhnya keimanan dan kesetiaan orang ini kepada Tuhan. Bagi saya hal ini adalah suatu kesaksian yang sangat mengesankan. Sesudah saya menerima Kristus dan menjadi seorang yang percaya, saya tidak langsung menghendaki untuk dibaptiskan dengan segera seperti yang dilakukan Vera. Dalam fikiran saya harus betul-betul mendalami pelajaran Alkitab untuk pedoman hidup saya. Sementara itu, cara saya berdoa masih melakukan rukuk dan sujud. Semayang saya tidak lagi menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, tetapi berbicara dengan Allah yang keluar dari hati sanubari saya. Saya merasakan betul peranan Roh Kudus dalam diri saya yang membantu saya untuk bagaimana seharusnya saya berdoa, seraya memberikan kekuatan menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada pada saya. Beberapa bulan kemudian, saya mulai perjalanan hidup baru yang saya lalui sebagai bahagian dari koridor waktu. Yang sangat mengesankan sekali adalah sejak saat itu, saya tidak peduli lagi dengan suasana dalam kantor dan juga tidak pusing dengan bisnes kami. Perlahan-lahan timbullah hasrat saya ingin menjadi hamba Tuhan yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi murid dari Yesus Kristus yang saya kenal sebagai Isa Al-Masih alaihissalam. Saya teringat nasihat dari ayah saya bahawa jika kita membuat suatu keputusan, jangan tanggung-tanggung. Sejak itu, Allah telah membuktikan semua yang saya minta pada hari ketika saya bergumul dalam kamar tidur anak-anak saya, malah lebih dari itu. Saya pun yakin, seyakin-yakinnya bahawa dia memang Allah yang pengasih dan penyayang. Saya juga sedar dan mulai melihat bahawa selagi saya menjalani koridor waktu, saya selalu melihat bahawa saya selalu berjalan di bawah naungan Yang Maha Kuasa. Sebulan lebih sesudah pertaubatan saya pada tanggal 24 Julai 1981, saya ditelefon dari kantor Gubernur Bali dan mereka mengatakan bahawa mereka dihubungi Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Bapa Amir Mahmud dan memberitahukan bahawa kakak yang sangat saya cintai, Abdul Malik, yakni Buya Hamka, telah meninggal dunia. Kakak saya tidak sempat tahu bahawa saya masuk Kristian. So ini adalah statement yang penting bahawa dalam proses Abdul Wadud Karim Allah bertukar agama daripada agama Islam kepada agama Kristian, ketika beliau berada di Bali, hal tersebut tidak sampai kepada pengetahuan Buya Hamka. Maknanya sehinggalah Buya Hamka menghembuskan nafas yang terakhir kembali ke rahmatullah, beliau tidak tahu yang adiknya telah memeluk agama Kristian. Saya dengan segera berangkat menuju Jakarta dengan pesawat Garuda untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada beliau dan ikut dalam upacara permakaman. Suatu penghormatan bagi saya saat itu bahawa saya ikut menerima jenazah dan meletakkannya ke dalam liang lahat. Jadi ketika Abdul Wadud Karim Allah menguruskan pengebumian Buya Hamka, malah turut sama terbabit dalam mengebumikan, memasukkan jasad almarhum ke dalam liang lahat. Ketika itu beliau sudah pun beragama Kristian. Kenangan manis banyak sekali saya alami dengan abang saya ini. Saya tidak dapat melupakan saat di mana kakak saya sendiri datang menjemput di Halim Perdana Kusuma ketika saya tiba di Indonesia dan beliau pula yang membuka pintu rumahnya bagi saya dan keluarga ketika kami baru sampai tahun 1977. Ia pergi untuk selama-lamanya dan saya sangat bersyukur bahawa saya mendapat kesempatan untuk mengantarkan beliau ke tempat peristirahatannya yang terakhir di TPU Tanah Kusir. Kira-kira setahun kemudian, desas-desus mengenai saya sudah masuk Kristian sudah mulai beredar. Beberapa lama kemudian kami berfikir barangkali lebih baik jika kami kembali sahaja ke Amerika Syarikat daripada terjadi persoalan-persoalan dengan keluarga saya, apatah lagi sesudah peristiwa kemalingan yang kedua pada tokoh kami yang di Jalan Sanur. Jadi saya kira cukuplah setakat itu. Kita sama-sama membaca petikan daripada buku Dari Subuh Hingga Malam. Setakat pembacaan tadi,
apa yang boleh saya rumuskan sedikit berkenaan dengan isi kandungan catatan yang telah dibuat oleh Abdul Wadud Karim Amrullah terhadap proses perjalanan beliau meluk agama Kristian itu. Pertama sekali, beliau memperlihatkan di dalam catatannya sebentar tadi bahawa walaupun beliau merupakan anak ulama, adik kepada ulama dan dibesarkan dengan didikan agama yang lengkap, tetapi kekurangan yang dapat dikesan, saya tidak kata kekurangan itu adalah kekurangan yang sebenar, tetapi kekurangan yang dapat dikesan melalui penulisan tersebut ialah ilmu agama dan dibesarkan dengan cara Islam yang menjadikan beliau Abdul Karim Wadud Amrullah itu banyak tertumpu kepada aspek ritual, ya, tentang ialah solat, puasa, tetapi kurang memberikan perhatian wacana kepada aspek yang bersangkutan dengan soal akidah. Dan akidah ini bukan akidah merujuk kepada factual knowledge. Maknanya akidah kita apa, keimanan kepada Allah itu apa, siapa Allah, siapa malaikat, rasul, dan kemudian kita menghafal sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, kemudian nama-nama malaikat, begitu juga dengan nama-nama syurga, nama-nama neraka. Semua ini factual knowledge ni saya tidak kata dia tidak penting, tetapi itulah yang biasanya terkandung di dalam apa yang kita kenal sebagai ilmu agama. Apabila kita belajar benda-benda itu dan kemudian kita memberikan fokus untuk menjaga soal amal ibadat kita, hal tersebut merupakan sebahagian daripada agama, tetapi ia tidak membantu untuk membina kepercayaan di dalam diri, dan kepercayaan itu nak dipakai dalam semua keadaan, sama ada ketika senang ataupun terutamanya ketika mengalami kesusahan. Bila mengalami kesusahan, berdepan dengan konflik, berdepan dengan cabaran-cabaran kehidupan, pada masa itu adalah sangat kritikal untuk seseorang itu memahami bagaimanakah dia hubungan dia dengan Allah, apa yang dia patut expect. Kalau dia semayang, kalau dia puasa, adakah itu bermaksud kehidupannya harus menjadi mudah dan baik kesan daripada ibadah yang dia lakukan, you know, all these kinds of things. Dan paling penting ialah apabila seseorang itu beragama, agama itu menjadi sumber kepada kebahagiaan dirinya. Ini yang membimbangkan saya. Kalau sahabat-sahabat masih ingat, terutamanya bagi sahabat yang follow penulisan saya, di dalam blog saifulislam.com saya ada tulis satu artikel yang saya muatkan dalam buku sama ada Jalan Sahala ataupun Setia dengan Kebenaran, iaitu jangan sampai tiada lagi kebahagiaan dalam beragama. Satu aspek yang saya boleh katakan, dan saya harap sahabat tidak marahlah ya kalau saya sebutkan bahawa even untuk diri saya sendiri, itulah aspek yang teruji semasa saya berada di tanah air, iaitu berada di Malaysia. Dan of course benda ni berbeza daripada seorang ke seorang, tetapi sukar untuk menikmati kebahagiaan sebagai natijah beragama di Malaysia. Kerana for some reason yang boleh kita bincangkan, di Malaysia agama menjadi sumber kita bergaduh. Agama menjadi sumber kita serabut. Lagi kita beragama, lagi kita banyak mengaji, lagi kita jadi sombong. Lagi kita jadi judgemental. Lagi kita suka menilai orang lain.
Dan attitude holier than thou tu, maknanya aku lebih baik daripada engkau, membuak-buak. Dan bila orang pergi masjid, bila orang hadir ke majlis ilmu, yang mereka dapat ialah wacana tentang pergaduhan, perbalahan, siapa yang lebih betul daripada yang lain, sehingga seandainya seseorang itu cuba untuk menghayati agama kerana ingin bahagia, ia merupakan suatu impian yang sulit, impian yang sukar untuk dicapai. Kerana beragama bukan asas seorang itu tenteram dalam kehidupan, kecuali sekiranya dia dapat menjernihkan keberagamaannya dan menjadikan soal beragama itu sebagai cara untuk dia berhubung dengan satu-satunya yang utama dalam hidup ini, iaitu Allah SWT. Jadi kat Malaysia ni, saya ranting sikit lah, kat Malaysia ni kita banyak sangat fikir apa orang cakap, apa orang kata. Kalau saya percaya bahawa kalau saya belajar dan hasil pembelajaran saya mengatakan bahawa saya tidak berkunut pada waktu subuh, itu adalah satu benda yang sangat biasa di dalam kelas pengajian, dan tidak ada langsung judgemental terhadap yang baca kunut masa subuh dengan yang tak baca kunut masa subuh, kerana perbezaan pendapat yang sedia dimaklumi dalam perbahasan fiqh. Tetapi when it comes to practice, saya bagi contoh yang simple tu je lah. Kalaupun saya percaya bahawa kalaupun saya tak nak guna istilah percaya, kalaupun saya berpegang bahawa adalah lebih afdal untuk solat subuh itu saya tidak baca kunut, saya perlu membaca kunut ketika berada di Malaysia itu bukan semata-mata kerana nak menghormati apa yang dipegang oleh masyarakat umumnya, seperti yang kita tahu dalam kisah para imam sebelumnya, ya, apabila pergi ke tempat di mana kunut dibacakan, mereka membaca kunut, dan apabila ke tempat yang tidak dibacakan kunut, mereka tidak membacakan. Tetapi yang lebih utamanya ialah kita kena juga baca kunut tu, sebab kalau tak baca kunut nanti orang label kita Wahabi. So Wahabi ke tak Wahabi itu benda lain. Yang pentingnya adalah sikap masyarakat yang menanggapi perbezaan itu dengan label, caci, maki. Jadi dalam suasana yang seperti itu, ada orang yang dia rasa dia lebih Islamik bila dia terbabit di dalam hal-hal yang sedemikian rupa, tetapi ada sebahagian yang lain hilang makna beragama mereka bila itulah yang diberikan oleh agama dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah something yang besar yang dialami oleh Abdul Wadud Karim Amrullah apabila beliau beliau sangat sayangkan isteri dan anak-anaknya. Tetapi kasih sayang itu juga menjadi sebab mengapa beliau memberi laluan kepada isterinya sebagai seorang muallaf untuk belajar di dalam Bible study, bergaul dengan komuniti ahli kitab, supaya beliau tidak rasa keasingan menjadi seorang American yang baru memeluk Islam dan kemudian duduk pula dekat Bali. Dan kasih sayang itu juga mengizinkan menjadi asas keizinan beliau kepada isterinya untuk isterinya attend Bible studies tersebut, dalam keadaan beliau juga mengakui bahawa apabila beliau berkahwin dengan Vera, beliau tidak dapat recall ataupun kita terampak, saya tak tahu macam mana kehidupan mereka di Amerika Syarikat sebelum datang ke Indonesia pada tahun 1977, kerana Abdul Wadud Karim Amrullah
Kalau di dalam buku 4 bulan di Amerika yang Buya Hamka tulis tu, maknanya beliau adalah seorang yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Amerika Syarikat. Tapi balik pada poin yang saya sebut tadi lah, aktiviti-aktiviti seseorang itu dianggap sebagai aktivis, seorang yang orang kata committed, iltizam dengan Islam itu kerana kita menanggapinya daripada aktiviti luaran beliau. Tetapi apa yang tidak terjadinya adalah pembinaan dalaman. Sehingga apabila Abdul Wadud Karim Amrullah berkahwin dengan Vera, Vera itu tidak menerima proses untuk bentuk akidah dia, faham tentang Islam dalam bentuk yang kita katakan di luar daripada aspek ritual. Sejadah, telekung, belajar semayang. Tapi bila Vera memeluk agama Kristian dan mengikuti Bible Studies yang diadakan di Bali, keadaannya berbeza kerana Vera mengikuti Bible Studies. Saya tak tahu kandungan dalam Bible Studies itu bagaimana, tetapi berdasarkan apa yang dicatat oleh Abdul Wadud Karim Amrullah, perbicaraan itu bukan tertuju kepada aspek ritual tentang solat, tentang doa mengikut agama Kristian, tetapi bagaimanakah membina hubungan yang bermakna dengan Tuhan, dengan Jesus, dan bagaimanakah idea tersebut, pemahaman tersebut boleh membantu untuk dia make sense tentang ujian-ujian yang sedang berlaku dalam kehidupannya, kemalingan yang terjadi. Jadi itu adalah benda yang dia dapat apabila dia masuk Kristian, bila dia kembali kepada agama Kristian ataupun dia memeluk agama Kristian, something yang tidak terjadi ketika dia memeluk Islam pada suatu ketika dahulu. Dan bila Vera bertukar agama, Vera itu selesai masalahnya daripada seorang yang serabut, stres, banyak frustration dalam hidup dan struggle dengan kehidupan asing beliau di Bali. Pada ketika itu bertukar menjadi tenang, dan ketenangan itu juga diperlihatkan melalui pegangannya, akidahnya, ya, yang begitu teguh terhadap Bible dan juga Roh Kudus dan Jesus, Jesus Christus. Dan hal itulah yang menjadi orang kata satu goncangan kepada Abdul Wadud Karim Amrullah, kerana beliau meyakini bahawa agamanya benar sebagai seorang Muslim. Tapi walaupun agamanya benar, tapi dia tak ada benda tu. Dia tidak berasa tenang, dia tidak berasa nyaman, dia tidak berasa boleh make sense dengan pelbagai kekecewaan yang terjadi di dalam dunia bisnes tersebut. Tetapi apabila sedangkan isterinya boleh begitu, dan yang paling menyedihkan Abdul Wadud Karim Amrullah ialah apabila dia mula bersikap kasar terhadap wife dia. Bila wife dia cuba ajak dia masuk agama Kristian, bila wife dia cuba untuk mengajak dia untuk hidup kekal bersama, bercinta tu sampai ke syurga, dan untuk masuk ke syurga tak cukup kalau kamu sebagai seorang Muslim percaya kepada Isa, tapi kamu hanya percaya Isa itu sebagai seorang Nabi. Sedangkan Vera menyatakan bahawa syarat untuk masuk syurga ialah perlu mempercayai Jesus itu sebagai anak Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin berlaku kalau sekiranya Abdul Wadud Karim Amrullah itu masih beragama Islam. Jadi di situlah konflik tersebut terjadi, dan apabila Abdul Wadud berkasar dengan isterinya, at one stage dia rasa sedih dan dia rasa frustrated. Kenapa dia buat macam tu kat wife dia dan juga anak-anak dia? Dan dia somehow, apa yang saya faham daripada pembacaan kita tadi, dia telah menyalahkan apa yang dia belajar daripada agama Islam dan apa yang adat kaum Minang telah tanam dalam diri dia, bahawa dengan isteri dan anak-anak ni jangan bagi muka sangat, nanti dia orang manja. Even kalau you buat kerja rumah, itu tandanya you dah kena gulai tahi. Istilah yang kasar tadi kan, gulai tahi tu maksud you kena guna-guna. Maksudnya is not supposed untuk orang lelaki untuk tunduk kepada orang perempuan. Jadi bila dia fikir balik, was that me? Adakah itu yang saya percaya? Adakah yang itu yang saya pegang? Dan pegangan tersebut menyebabkan dia
disgusted, dia berasa jijik dengan diri dia sendiri, dan itu menyebabkan dia very frustrated, dan akhirnya dia telah masuk ke kamarnya, menangis, dan dia mula mempersoalkan pada usia 54 tahun, dah puas semayang, dah puas puasa, tapi kenapa dia tidak tenang, kenapa dia tidak bahagia, adakah Allah mensia-siakan semua ibadat yang telah dia lakukan selama ini. Dan ketika itulah dia meletakkan satu asas bahawa dia yakin Tuhan itu wujud, tetapi Tuhan yang sebenar itu hanya dapat dicapai, hanya dapat dibina hubungan yang bermakna apabila dia memeluk agama, membuka hatinya kepada Jesus Kristus, dan apabila dia memeluk agama Kristian, maka barulah ketenteraman itu datang. So itulah yang terjadi dalam beberapa muka surat yang kita baca daripada buku Dari Subuh Hingga Malam, autobiografi yang ditulis oleh Abdul Wadud Karim Amrullah, ataupun Auka, yang merupakan adik kepada Buya Hamka. So satu lagi poin yang saya nak ingatkan sekali lagi juga, bahawa apabila Buya Hamka meninggal dunia, beliau tidak mengetahui yang adiknya itu telah memeluk agama Kristian, sehinggakan ketika Abdul Wadud Karim Amrullah menguruskan jenazah Buya Hamka juga, ketika itu dia sudah pun beragama Kristian. So kita tidak pergi kepada daerah mengkritik beliau tentang soal pilihannya untuk memeluk agama Kristian, apa pula yang terjadi kepada keluarganya. Kita sama-sama maklum bahawa anak beliau, anak Abdul Wadud Karim Amrullah Sultan, adalah seorang selebriti di Amerika Syarikat. Beliau adalah seorang makeup artist yang very famous. Tapi itu semua adalah kehidupan mereka yang tidak harus kita sentuh dan tidak harus kita nilaikan. Ada orang cuba nak attack dengan mengatakan yang Sultan adalah seorang gay dan sebagainya. Benda itu semua tak ada kena-mengena. Dia hanya melanjutkan lagi benda yang telah dicatat di dalam buku ini, bahawa ramai di kalangan orang Islam yang sifat mereka, sikap mereka judgemental, menghukum, menentang, menyerang, mencaci, memandang rendah kepada orang lain, sangat berbeza daripada akhlak yang ditunjukkan oleh siapa tadi, Harry, kawan kepada Abdul Wadud Karim Amrullah, seorang Kristian, veteran Vietnam War. Tetapi bila dia telah ditumbuk sehingga patah tulang pipinya, dia memilih untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dengan memaafkan. Something yang juga yang diajar oleh Islam, ya, yang banyak saya tekankan dalam penulisan saya, bahawa kejahatan perlu dibalas dengan kebaikan kerana itu perintah Allah. Tapi bila orang Kristian yang buat benda tu, akhlaknya yang baik ditunjukkan, maka itu yang memberi impact kepada Abdul Wadud Karim Amrullah. Jadi bolehlah saya katakan bahawa kita menjadi fitnah kepada agama kita sendirilah, ya. Kita menjadi, walaupun itu bukan alasan untuk oleh yang demikian justified untuk Abdul Wadud Karim Amrullah murtad dan memeluk agama Kristian. That is his choice, that was his choice, dan dia pun sudah meninggal dunia. Kita tak perlu pergi ke situ. Yang pentingnya adalah daripada kisah Abdul Wadud Karim Amrullah, apa yang boleh kita belajar untuk memperbaiki diri kita, akidah kita, agama kita, bahawa Islam adalah agama yang bukan hanya berkisar tentang soal ritual, bukan hanya berkisar tentang soal amal ibadah, fiqh, sah tak sah, ya, rukun, sunat, wajib, haram, tetapi akidah itu yang penting. Dan akidah itu bukan factual knowledge. Akidah itu adalah kepercayaan. So bila dia kepercayaan, it's not here, tapi dia juga perlu masuk ke sini. Dan dari sini nak masuk ke sini, dia bukan bergantung hanya kepada rote learning, memorization. Daripada educational point of view, dia require satu internalization process yang memerlukan kepada kita untuk memperbaiki pedagogi kita, cara kita belajar agama. Dan terutamanya bila ramai kanak-kanak sekarang ini yang didiagnose dengan
autism khususnya, yang menyebabkan sangat sukar untuk kanak-kanak autistik menanggapi perkara-perkara yang gaib, maka proses untuk mengajar agama kepada kanak-kanak autistik memerlukan kepada approach yang multisensory, yang memerlukan mereka untuk cantumkan balik akidah, fiqh, akhlak tu sama-sama macam yang Rasulullah SAW buat kepada sahabat, dan bukannya secara in silo, fiqh, akidah, akhlak, akhirnya ketiga-tiganya menjadi satu cabang pembelajaran yang kering dan meaningless dalam pembelajaran kita, kan? Jadi saya tengoklah sikit-sikit mana yang saya boleh jawab, daripada Serba Fana. Dalam buku tersebut, adakah beliau menyatakan telah meluangkan masa untuk tadabbur Al-Quran sebagaimana Vera meluangkan masa membaca Bible? Setakat yang saya baca tu, saya tak nampak lah benda tu berlaku, dan itu kekurangan. Dan memang beliau ada sebutkan, beliau tak sebutkan tentang diri dia, tapi beliau sebutkan bahawa yang ini tidak berlaku kepada isterinya. Maknanya isterinya tidak membaca Al-Quran seperti beliau membaca Bible, kan? Daripada Nur Hayati Hassan ada menyebutkan bahawa Dr. Abdullah Yassin juga berpendapat yang sama seperti Ustaz, bahawa kita di Nusantara lebih menitik beratkan ilmu ibadah ritual daripada ilmu akidah. Namun perlu kita re-emphasize juga kenyataan oleh Puan Nur Hayati Hassan ini, bahawa kalaupun kita memberikan penekanan kepada akidah itu bukan factual knowledge. Itu satu poin yang sangat penting. It's not factual knowledge, it's something yang memerlukan kepada proses yang organik untuk dibualkan, ditanamkan dalam anak-anak. So kalau regimented approach, antara ibu bapa dengan anak-anak, antara guru, kalau main rotan, main orang kata kamu dah hafal ke tak hafal, kamu boleh ulang balik tak matan yang kamu baca daripada kitab, itu sebahagian daripada tradisi kita, but it does not prepare our generation to deal with all these challenges yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi saya kira sekadar itu sajalah, sudah 1 jam 17 minit. Tempoh masa yang panjang tu adalah pada kita membaca naskah tadi. Saya harap dengan sesi perkongsian ini dapatlah saya memberikan sedikit justifikasi daripada perkongsian tempoh hari, kerana apabila saya share benda tu, ramai yang cuba membuat assumption, membuat andaian. So sebenarnya Abdul Wadud Karimullah ni murtad, keluar daripada Islam, masuk Kristian kerana apa? Orang terpaksa membuat andaian kerana tak boleh nak baca buku ni, sebab buku ni payah nak dapat di pasaran. Maka saya bacakanlah page-nya untuk dibaca, dan ambillah pengajaran. Beliau adalah seorang anak ulama, adik ulama, dan membesar dengan ilmu Islam yang lengkap dan quote-unquote sempurna. Tetapi daripada pembacaan kita ada kelompongan besar yang perlu diberikan perhatian, terutamanya oleh komuniti pendidik dan juga ibu bapa, bahawa Islam, agama kita ini, asas utama pertamanya adalah akidah. Adalah akidah itu yang paling penting, yang perlu dititik beratkan. Dan akidah bukan factual knowledge, akidah adalah satu proses. Kita still perlukan fakta, tetapi berasaskan kepada fakta itu, dia perlu dibualkan, dibincangkan untuk ditanamkan dan connected dengan hidup, supaya orang boleh make sense. Bila susah, macam mana nak deal dengan kesusahan. Bila senang, macam mana nak deal dengan kesenangan, insya-Allah, kan? Sedikit bahagian akhir kita petik apa yang sahabat-sahabat kongsikan daripada sahabat kita Muhammad Fakhruddin Abdul Ghani. Ada kala saya rasa sebagai guru rasa ralat nak mengajar akidah yang lebih bersifat factual knowledge seperti yang Ustaz sebut, tambah-tambah kepada murid sekolah rendah. Kalau mungkin dalam kenyataan yang bold dan kasarnya, saya boleh katakan ia adalah benda yang membuang masa, benda yang tidak berfaedah untuk anak-anak kita, walaupun ada 100 penjelasan untuk mempertahankan benda tersebut, kerana itu bukan akidah yang dimaksudkan sebagai orang kata asas beragama yang diperlukan. Bagi saya, subjek akidah tu di sekolah lagi bagus kalau tak ada konten, yang ada hanyalah garis panduan dan guru nurtured
akidah itu dalam bentuk perbualan, perbincangan, duduk dengan budak-budak, sit down, buat U-shape, duduk pada kadar mata cikgu sama level dengan mata pelajar, and then sembang, berbual, satu topik, dua topik. Itu yang kami buat. Saya tak kata kami buat, yang sempat dibuat masa di Sekolah Khalifah sebelum saya migrate ke Finland dahulu. Itu antara benda yang selalu saya tekankanlah kepada sekolah, bahawa we have to be careful on topic like this kan, insyaAllah. Ya, begitulah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang menjadi persoalan beberapa hari ini. Alhamdulillah, dan selamat beristirahat hingga bertemu di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Wallahu a'lamu bisawab. Take care everyone. Thank you so much for attending the session. Hopefully it benefits all of us one way or another, insyaAllah. Dan sama-samalah kita bermohon kepada Allah supaya Allah membimbing kita dalam doa yang paling simple dan kita ulang-ulang baca, sangat penting dalam hidup, dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga jalan orang-orang yang telah tersesat. Amin ya rabbal alamin. Take care everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.